Alright, so kita ada masa sikit 15 minit ni. So minggu lepas kita dah ada tadabbur surah Al-Ikhlas kan. Okay, mari kita tengok selepas pada tu. Kan yang saya kata tadi, okay, saya dah setengah balik. Okay, tadi kita, Tuhan itu adalah apa yang kita sangat kagum, kan? Dan sepatutnya tidak ada benda yang kita kagum kepada Allah sahaja. Kenapa kita kagum kepada Allah? Ini jawapan dia ada pada surah Al-Ikhlas, kan? Yang ayat yang pertama dia, kan, yang kita kagumlah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Disebabkan dia Maha Pemurah, Maha Penyayang, kita sangat kagum dengan dia. Sebab dia sangat pemurah, sangat penyayang. Dia memberi tanpa minta balas. Orang yang ataupun yang pemurah, yang penyayang ni, dia memberi je kerja dia tanpa mengharapkan balasan. Sebab itu kita kagum dengan Allah, kan? Kagum kita dengan Allah. Yang kedua, alasan kenapa kita kagum adalah Qul huwallahu ahad, kan? Dialah Allah yang Maha Esa. Apa maksud Esa? Satu. Kalau kan satu tu maksud dia, kalau kan satu tu boleh dibilang-bilang, padahal Tuhan ni tak, sifat dia bukan boleh dibilang-bilang, kan? Esa, tidak ada lain selain daripada itu, maksud Esa. Jadi maksudnya kalau kita mengesakan Tuhan, dalam hati ni tak ada lain. Tak ada lain dalam hati ni, ada dia je. Sebabkan dia ni tak ada lain. Contoh-contoh apa yang wujud? Yang betul-betul wujud Allah saja. Kita ni diwujudkan. Alam ni semua diwujudkan, kan? Kalau tak diwujudkan, betul-betul dia tinggal Allah saja. Sebab tu kita kagum dengan dia. Okay. Yang kedua, kenapa kita kagum dengan dia, kan? Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tahu, nampak? Dia tempat meminta segala sesuatu. Tak kagum kita dengan Allah ni? Ini masalah kita. Kita tak tengok Allah ni. Kita tak kagum dengan Allah. Sebab dia tempat minta. Tapi kita minta tak? Kita kadang tak minta dengan Allah pun. Kita minta dengan makhluk. Kita tak minta betul-betul dengan Allah, kan? Sebab kita tak yakin Allahus Samad. Kita tak yakin Allah tempat meminta segala sesuatu. Tapi kalau kita dapat tahu, dapat faham, dapat rasa Allah tempat minta, ya Allah, kita sangat kagum tu dengan dia. Sangat-sangat kagum dengan Allah ni. Okey. Alasan yang apa ni? Sebab yang seterusnya, kenapa kita kagum dengan Allah tu? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan. Tak kagum kita. Dekat dunia ni apa benda yang dia tak beranak lah, maksudnya. Dia, contoh kalau pokok pisang pun datang daripada anak pokok. Bila dia dah besar, dia keluarkan anak juga. Kita ni memang kita daripada anak, kita besar, baru kita keluarkan anak. Jadi, tapi Allah tak macam tu. Kan? Hebat Allah, hebat kan? Dia bukan macam kita, dia bukan macam orang. Sebab tu kita kena kagum dengan dia. Dan yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang setaraf dengan dia. Tak ada satu benda yang selevel. Kita je yang letak benda lain selevel dengan dia. Kalau nak kata dia tak ada benda yang satu level dengan dia, kagum kita tak ada lain tempat lah. Kagum kat Tuhan je. Masalahnya kadang-kadang kita letak, contohnya kita kagum dengan emas, dengan barang kemas, dengan emas kita kagum dengan barang kemas, kan? Sampai kita tak kagum dengan Tuhan tu. Cuba tengok orang kagum dengan apa yang dia nak sampai dia terima rasuah. Dia lupa. Kadang-kadang dia tahu rasuah tu salah, tetap dia buat juga. Sebab dia tak kagum dengan Tuhan tu, dia kagum dengan benda lain. Jadi ini tu, bila kita tahu tentang surah Ikhlas. Jadi maksudnya kan, kalau kata kalau orang cakap aku ikhlas orang ni, tak ikhlas. Itu bukan ikhlas. Ikhlas ni maksud apa? Ikhlas ni maksud dia kita kenal Tuhan tu dan kita kagum dengan pengenalan Tuhan tu. Itu ikhlas. Jadi contohnya,
contoh kalau kata saya memberi, kan? Kalau kata saya bersedekah lah. Bersedekah sifat memberi. Kalau lah kata saya bersedekah kerana pahala, ikhlas tak? Okay, jangan jawab dulu. Situasi pertama, saya sedekah sebab saya nak pahala, kan? Ataupun macam ni, saya sedekah sebab saya nak tunjuk yang saya ada duit. Yang pertama. Yang kedua, saya sedekah ni sebab nanti kata kalau sedekah, lagi banyak sedekah, lagi banyak dapat pahala, nanti rezeki lagi bertambah, kan? Pernah dengar kan? Lagi banyak sedekah, lagi banyak rezeki bertambah. Disebabkan oleh banyak pahala dan banyak rezeki bertambah, so saya sedekah. Atau yang ketiga, saya sedekah tu sebab apa? Sebab apabila saya memandang Tuhan saya, Tuhan beri dekat saya tanpa henti, tanpa had, tanpa minta balas. Contoh, Tuhan beri saya nafas, dia ada tak minta balas? Langsung tak minta apa-apa. Jadi sebabkan saya memandang Tuhan, yang Tuhan memberi pada saya tanpa minta apa-apa, maka saya pun atas sifat Allah yang maha memberi itu, yang diletak dekat saya memberi dekat orang, kan? Disebabkan bukan sebab pahala, bukan sebab rezeki, bukan sebab apa, tapi sebab saya nampak Tuhan memberi kat saya, jadi saya memberi kat orang tanpa minta balas. Itu yang dipanggil ikhlas. Kan, itu bagi ikhlas. So sekarang kita tengok, kita ikhlas kita. Jadi kita sekarang ni duduk dalam sangkaan-sangkaan yang salah, kan? Kita kata kena ikhlas, kena semayang, kita cakap macam ni, kan? Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, amal ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, mati aku, lillahi rabbil alamin, kerana Rabb sekalian alam, kerana Allah lah, kerana Tuhan lah. Tapi adakah yang kita buat tu kerana Rabb, kerana Allah, atau kita ni kerana lain? Kan, kita beribadat sebab nak tunjuk ke orang, kita beribadat sebab nak tambah rezeki, kita beribadat sebab nak masuk syurga, nak dapat pahala masuk syurga. Atau tapi dia punya bacaan dia kerana Rabb sekalian alam, kerana Allah tu. Tapi hati kita lain, mulut lain, hati lain. Kan? So, jadi apa ikhlas tu ni? Inilah ikhlas dia. Bermaksud apabila kita dapat mengenal dan menyaksikan kebesaran Tuhan tu, maka itulah ikhlas. Okey? So ini ada masa sikit lagi, kita masuk surah Al-Falaq. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, ini Tuhan suruh kita katakan, Tuhan suruh kita cakap, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Subuh, kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah. Nampak? Sekarang kita berlindung kepada apa? Kan? Adakah kita betul-betul berlindung kepada Allah? Kan? Tu kita berlindung apa? Kita berlindung kepada duit. Contohnya macam mana? Apa tanda dia? Kan? Kalau ada duit, muka sangatlah riang. Kalau tak ada duit, bak kata guru saya, kalau tak ada duit, muka macam tali kasut, dia kata. Kan? Jadi maksudnya kita bergantung kepada duit tu. Padahal kan, kalau kata contohnya bila tak ada duit, kita dah mula risau. Macam mana aku nak hidup ni? Macam mana aku nak makan ni? Kan? Itu kita ni yang saya cakap ni diri saya ni. Yang saya cakap diri saya ni. Tapi kita lupa bahawa Tuhan suruh cakap tau. Kenapa Tuhan suruh cakap? Dia suruh cakap, dia suruh kita beritahu. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Subuh tu apa? Subuh itulah diri kita yang menguasai kita. Subuh tu melambangkan diri kita, ya? Di awal hari. Subuh itulah di awal hari. Kerana diri kita lah diri yang Tuhan pandang seawal-awalnya, ya? Daripada kejahatan yang dia ciptakan. Okay? Kejahatan ni pun Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan, kan? Contohnya jin, setan, hantu semua tu Allah yang ciptakan. Dan
Jadi kita berlindung daripada kejahatan yang Allah sendiri ciptakan. Kenapa Allah ciptakan kejahatan tu? Sebab kat sinilah Tuhan nak uji kita. Engkau ni berlindung kepada aku ke tidak? Tuhan kata. Kan? Okey. Jadi yang kejahatan tu hanya untuk nak uji kita, nak tolong kita supaya kita, katakanlah tak ada kejahatan, adakah kita akan berlindung dengan Allah? Tak, kita akan berlindung dengan Allah. Kita tak takut apa-apa. Disebabkan adalah kejahatan tu, maka barulah kita nak berlindung dengan Allah. Nampak tak macam mana Tuhan sayang kita? Tuhan nak kita berlindung dengan dia, berlindung kepada dia. Tapi nak berlindung apa? Tak ada benda yang menakutkan. Jadi dia ciptalah kejahatan yang menakutkan, yang membahayakan kita. Kat situlah kita akan berlindung dengan Allah. Nampak itu? Dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Malam, kejahatan malam. Sebab itulah banyak orang yang berbuat apa ni, sihir lah, apalah kan, dia banyak buat kerja malam tu kan, buat kerja malam. So kejahatan malam kan. Dan satu lagi apa, kejahatan malam tu adalah apa? Ini nak menerangkan tentang sifat diri kita kan. Malam itu gelap itu melambangkan kebodohan, kesesatan. Jadi kalau berada dalam kebodohan, berada dalam kesesatan, maka kejahatan akan menyerang kita, ataupun akan mempengaruhi kita, kejahatan ni. Sebab itulah kita hendaklah duduk dalam dipanggil terang, diri yang terang. Maksudnya diri yang mengetahui. Itu maksud dia. Kalau diri yang gelap ni maksud dia diri yang bodoh, yang tidak mengetahui. Dan maksudnya kalau kata kita tak ada ilmu, maka mudah untuk kita terjerumus kepada kejahatan, kepada bahaya, mudah. Okay? Dan daripada kejahatan makhluk-makhluk yang meniup simpulan-simpulan ni, orang yang buat sihir. Jadi kita berlindung dengan Allah daripada orang-orang yang nak buat sihir ni. Weh, ramai akhir zaman ni lagi ramai yang buat sihir kan. Terus terang cakap, saya pun kena baru ni. Tapi bab kata itulah, nasib baik ada kawan-kawan yang tertera kan. Kan? Sebab apa saya buat kelas silat kan, rupanya ada yang tak puas hati kan. Memang dia hantar benda yang tak nampak, tapi nasib baiklah ada kawan-kawan yang Allah hantar pada saya, kawan-kawan yang terror bab-bab macam ni. Saya tak pandai bab-bab macam ni. Jadi dari situlah bantuan Allah tu sampai kan. Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia melaksanakannya. Kan? Sebab itulah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dia kena sihir. Dia kena sihir sampai bawa maut. Sampai dia sakit-sakit bawa maut. Kena sihir. Tapi dia sihir melalui makanan lah. Melalui makanan. Kan? Dan Nabi sangat jaga perilaku dia supaya orang tak benci dia. Kadang-kadang kita ni, kita baik, tapi kadang kita boleh tunjuk terlalu baik, ada orang yang tak puas hati. Ini yang dipanggil ain. Orang tak puas hati yang kita, orang dengki, pandangan dengki. Dia bila pandangan dengki tadi inilah, maka nanti orang cuba nak menganiaya kan. Itu suatu pepatah Melayu dia cakap kan, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali kan. Nak buat baik pun tak boleh tunjuk over, nanti ada orang tak puas hati kan? Tu tengok David Liu, dia terlalu baik, ada tak orang tak puas hati? Contoh kan, ada tak yang dia kena nanya, dia kena fitnah kan. So untuk nak menjaga diri tu, ikutlah pesan orang tua, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Itu ada kan. Bagus pesan orang tua ni. Okay? Jadi ini ada surah Al-Falaq. Semoga kita dapat pengajaran dari surah Al-Falaq. Okay? Sekejap saya tulis dulu.